Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video kali ini saya akan terangkan contoh pengiraan bagi example 1 yang saya ambil daripada slide chapter 3, iaitu rectifier. Okey. So soalan dia, a half wave rectifier with R load is connected to a 240 volt AC source. Okey. Jadi jika awak tengok dia tulis 240 volt AC source ni, ini bermaksud 240 volt ni ialah VRMS. Okay. So if the load resistance is 100 ohm, okay, find, okay, dia minta find the parameter ni lah. Dia ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Okay. So saya akan tunjukkan cara-cara nak menjawab, which is cara tu mengikut version saya sendirilah. Okay. Okay, untuk buat solution bagi example 1 ni dan juga example selepas ni, okay, saya nak awak follow step by step macam yang saya tunjuk ni. Okay. Sebab step by step ni akan train awak supaya jalan kerja awak, jalan kira awak dan cara awak jawab tu lebih kemas dan tersusun. Okey, pertama sekali, selepas awak baca soalan, okey, so based on the given question ataupun any question, any chapter nanti, okey, first awak kena sketch dia punya circuit and dia punya waveform. Okey, so dia minta sketch circuit and waveform. So untuk permulaan ni mungkin awak akan ambil masa sedikit untuk melukis circuit dan juga waveform. Tapi kalau awak dah mahir nanti, okay, untuk lukis circuit dan waveform ni dia cepat je. So kita tengok pada kita punya soalan. Okay, kita faham kita punya soalan, so kita lukis dia punya circuit dia. So mula-mula kita lukis dia punya circuit. Okay, kita tengok soalan. A half wave rectifier with R load. Okay, a half wave rectifier with R load. So kita kena kenal jenis circuit tu daripada nama yang dia sebut. Okay, so dekat sini dia sebut pertama ialah half wave. Okay, half wave rectifier, and then dia sebut with R load. Okay, ada information yang dia terlepas pandang sebenarnya. Mungkin disebabkan ni adalah example 1 yang merujuk kepada uncontrolled rectifier. So dia tak mention, patutnya ada sama ada uncontrolled. Okay. So kalau awak tahu dia jenis half wave ke full wave, dia uncontrolled ke control, and then dia punya load jenis apa, so awak dah boleh lukis dia punya circuit. Okay, bagi case ni dia tak letak uncontrolled sebab example 1 ni memang berada di awal-awal chapter dan selepas nota untuk uncontrolled. Okay, so dia assume bila awak buat example ni, okay, awak memang akan jawab untuk yang uncontrolled. Okay, jadi saya ulang balik. Bila baca soalan, extract the information sama ada rectifier tu jenis half wave ke full wave, okay, uncontrolled ke control, dan dia punya jenis load. Okay, so bila awak dah kenal pasti, then barulah boleh sketch dia punya circuit. Okay, so dia adalah half wave. So bila dia half wave, bermakna dia guna circuit yang macam ni lah. Okay, basically kalau half wave dia akan gunakan satu saja diode. Sebabkan dia uncontrolled, dia akan gunakan diode. Okay, and then disebabkan load dia adalah R sahaja, so kita letak R, and then tulislah value yang soalan tu bagi tadi, 100 ohm. Okay, completekan dia punya loop, and then letak ground kat sini. Okay, so the next is kita sketch dia punya waveform. Okay, untuk sketch dia punya waveform, okay, so biasanya waveform dalam DPO 359 ni, dia akan ada banyak waveform yang dia akan selarikan dia punya kedudukan. Okay, so biasanya untuk chapter rectifier, kita biasa
lukis 3 waveform, iaitu input voltage, output voltage dan juga output current. So step pertama bila awak nak lukis ataupun sketch dia punya waveform ni, okey, kena buat paksi dulu untuk ke tiga waveform ni. Selepas awak melukis paksi untuk ketiga-tiga waveform tu, and then awak kena buat dia punya tanda dekat paksi omega t ni, okey. And tanda ni kalau boleh kita alignkan pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okey. So biasakan diri awak bila melukis waveform kita buat sehingga 2 cycle, which is sampai 4 pi. Okey. So alignkan macam ni. Okey. So nanti bila awak lukis waveform untuk VS, VDC dan juga IDC, waveform awak tu tidak lari lah. Jadi kita boleh alignkan dia. Okey, mula-mula kita buat sinusoidal waveform, iaitu input voltage punya waveform. Okey, daripada VS. Okey, so seperti yang saya ajar sebelum ni, macam mana kita nak estimate ataupun kita nak jangkakan bentuk dan rupa output voltage bagi circuit rectifier ni. So pertama sekali kita tengok dia punya positive half cycle dan juga negative half cycle. Okey, kalau positive half cycle, kita assume dia punya current akan bergerak secara clockwise. Okey, so bila current clockwise bermakna diode dalam keadaan forward bias, so dia benarkan current lalu dan return. Okey, so bila forward bias, current boleh lalu resistor and then return balik ke source. Okey, so bila dia return balik ke source, maka dia akan jadi satu complete circuit dan waveform daripada VS tadi akan appear pula dekat VDC. Okey, so apa saja bentuk VS dia akan appear dekat VDC. Okey, and then dia masuk ke kawasan negative half cycle. So bila masuk kawasan negative half cycle, current akan jadi anti clockwise. Okey, so bila current jadi anti clockwise, diode akan jadi reverse bias dan current tidak boleh lalu dan return balik ke source. So bermakna current tak lalu, jadi circuit tu dalam keadaan open circuit. So voltage yang appear dekat V0 ni ialah kosong. Okey, output dia ialah kosong. Okey, kemudian dia masuk balik positive cycle, so dia ulang balik proses yang sama. Dia forward bias, jadi dia punya output dia appear semula. Okey, kemudian dia masuk negative cycle, dia jadi reverse bias, maka output dia akan jadi kosong semula. Okey, ini cara macam mana nak lukis dia punya output waveform lah. Kemudian kita tengok dia punya load dia. Okey, seperti yang saya terangkan dalam video yang lepas. So video jika digunakan load ni resistor saja, tidak ada elemen capacitor ataupun inductor, maka dia punya bentuk current akan follow exactly bentuk voltage. Kita panggil dia in phase, dia tak ada beza fasa. Okey, maknanya current untuk current dan voltage ni dia tak ada lag ataupun lead, dia in phase. Jadi bentuk dia akan sama saja macam bentuk VDC. Okey, so itu adalah cara macam mana awak nak estimate ataupun macam mana awak nak agak bentuk output waveform tersebut. Kita boleh buat simulation daripada circuit. Okey, kemudian kita boleh draw dia punya output waveform. Okey, so ingat balik step tadi, mula-mula lukis dulu paksi bagi ketiga-tiga waveform, and then align dia punya pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Okey, dan seterusnya lukis input voltage, which is clean sinusoidal waveform. Okey, lepas tu
untuk VDC kita tengok balik circuit apa akan jadi kalau current tu pergi clockwise, okey, untuk positive cycle, dan apa akan jadi kalau current tu jadi negative clockwise untuk negative half cycle. Okey. Jadi awak boleh agaklah macam mana bentuk dia, sebab bentuk voltage output ni dia takkan lari daripada bentuk asal VS ni. Okey. Bentuk dia cuma sama ada dia akan potong certain bahagian sebab current tak boleh lalu. Okey. Ataupun dia akan hilanglah certain bahagian tapi bentuk asal dia akan follow saja bentuk sinusoidal ni. Okey, cuma dia akan terhilang certain bahagian disebabkan karakteristik circuit tersebut. Okay, so selepas awak dah sketch circuit dan juga waveform, baru jawab soalan. Okay, jadi untuk sketch circuit dan waveform ni, okay, kalau actual nanti awak tak perlu pun guna pembaris. Bila awak dah mahir melukis nanti, awak boleh sketch menggunakan tangan saja, free hand. Kalau garis ni bengkok sikit pun tak apa. Okay, as long as information yang awak perlukan untuk rujukan bila membuat jawapan tu ada, nampak dan agak jelas. Compare kalau awak jawab terus. Okay. Okay, parameter pertama yang soalan minta tadi ialah maximum voltage. Okay, maximum voltage. So maximum voltage is equal to peak voltage. Okay, yang awak boleh kira peak voltage is equal to Vs multiply by Z2. Okay, so ambil 240 volt, okay, multiply by carrot 2, then awak akan dapat 39.4113 volt. Okay. So biasa kan diri awak mengambil sehingga 4 tempat perpuluhan. Okay. So untuk power E, awak kena ambil jawapan ataupun nilai-nilai perpuluhan ni sehingga 4 tempat perpuluhan. Okay, sebabnya saya nak train awak supaya awak biasa guna 4 tempat perpuluhan ni. Okay, disebabkan kita banyak guna value radian nanti. Okay, so value radian tu kalau lari 2 titik perpuluhan, dia akan menyebabkan jawapan awak berbeza sangat jauh lah antara satu sama lain, ataupun berbeza sangat jauh daripada skema jawapan. Okay, so that's why saya nak train awak ambil sehingga 4 tempat perpuluhan. Okay, so untuk next solution saya lompat terus pergi ke C. Okay, sebab soalan C ni dia related dengan soalan A. Okay, sebab A dia minta maximum load voltage and C dia minta maximum load current. So untuk kira current, dia mesti ambil voltage over load. Okay, seperti yang saya mention dalam video yang lepas, untuk subjek ni saya lebih suka kalau awak gunakan voltage over load. Okay, sebab kalau biasa awak gunakan V bahagi dengan R. Okay, kalau circuit tu adalah circuit DC, then it's okay. But sekarang ni kita adalah rectifier. Okay, so bila rectifier, maknanya output daripada rectifier tu dia belum lagi complete straight line, dia belum lagi complete garis lurus. So awak tak boleh gunakan R lagi. Okay, so instead awak kena bahagi dengan load. Lepas tu barulah kita tengok dekat circuit tu dia pakai load jenis apa, R sahaja ataupun RL ataupun RC. So dalam konteks soalan ni, example 1, dia punya load dia ialah R. Okay, R sahaja, which is sama dengan 100 ohm. So kalau kita gantikan value tadi 339.4113, okay, bahagi dengan 100 ohm, so akan dapat
3.3941 ampere. Okay, seterusnya kita tengok parameter B, iaitu average load voltage. Okay, average load voltage. So untuk kira average load voltage ni, okay, kita kena refer balik kepada waveform yang awak sketch tadi. Okay, kita refer balik waveform yang awak sketch tadi. So kita refer kepada VDC. Okay, so seperti yang saya beritahu sebelum ni, kita kena tengok dekat VDC ni, dia punya voltage dia ada di kawasan mana sahaja. Okay, so daripada gambar waveform ni, dia hanya ada daripada 0 sampai pi. Jadi awak boleh tulis dia punya VDC is equal to 1/2 pi integration from 0 to pi Vm sin omega t d omega t. Selepas awak dah dapat dia punya expression untuk integration, then awak boleh solvekan dia. Okay, gantikan nilai pi dulu. Okay, tolak ganti nilai kosong. Okay, so selepas awak dah masukkan value ganti nilai pi dan ganti nilai kosong, okay, then awak boleh simplify lah. Okay, okay, selepas awak dah derive dia, okay, so awak akan dapat VDC is equal to Vm over pi. So lepas awak dapat yang ni, awak boleh substitute dia punya value tadi. Dan awak akan dapat jawapannya ialah 108.0380 volt. Okay, so ingat sekali lagi, ambil sehingga 4 tempat perpuluhan. Okay, apa-apa value yang awak nak kira, ambil sehingga 4 tempat perpuluhan. So parameter yang seterusnya adalah parameter D, iaitu average load current ataupun kita panggil dia IDC. So IDC is equal to VDC over load. Remember, bahagi dengan load. Okay, lepas tu semak balik soalan awak tadi. So soalan awak, load dia hanyalah R sahaja. Okay, dia tak ada inductor ataupun capacitor. So VDC yang awak kira tadi, bahagi dengan nilai R, awak akan dapat 1.0804 ampere. Okay, parameter seterusnya adalah parameter E, iaitu RMS load current. Okay, IRMS. So IRMS is equal to V RMS bahagi dengan load. Okay,
So dalam case ni load ni dah diberi dia punya value, tapi value RMS masih lagi belum dikira. So kita kena dulu kira value VRMS. So untuk VRMS is equal to 1 over 2 pi integration from 0 to pi and then Vm sin omega t square. Okay, semua ni kena squarekan di omega t and then kita kena square root semua ni. Okay, so untuk mudahkan kita buat jalan kira, jadi saya bawa square root ni ke sebelah kiri, so dia jadi square kat sini, and then kita tukarkan siap-siap sin square ni kepada dia punya identity. Okay, dan Vm square ni bawa ke luar. Okay, so saya ingatkan sekali lagi, bukan semua case Vm ni boleh dibawa keluar ataupun boleh difaktorkan keluar, sebab ada setengah case di mana Vm ni bukanlah pendarab bagi semua value kat dalam ni. Kalau case macam tu, Vm tak boleh difaktorkan keluar. Okay, macam ni Vm hanya darab dengan single parameter saja, so Vm boleh difaktorkan keluar. Okay, lepas tu boleh terus integrate, bawa keluar 1/2 ni kat luar, and then integratekan 1 minus cos 2 omega t. So akan dapat omega t minus sin 2 omega t over 2. And then gantikan nilai pi dulu. Lepas tu gantikan pula dengan nilai kosong. Okay, perlu diingatkan kalkulator kena dalam mode radian je. Okay, sin 2 darab kosong, sin kosong bagi dengan 2. Okay, lepas tu boleh simplify. Okay, any value yang macam ada pi dan kosong, awak boleh simplify. Okay, masukkan dalam kalkulator. Kalau sin 2 pi, 3 pi, 4 pi pun akan dapat kosong. Sin kosong akan dapat kosong. So VRMS squared is equal to Vm squared over 4 thus V out RMS is equal to Vm over 2. Okay, kita square root kan Vm squared over 4, jadi kita akan dapat VRMS is equal to Vm over 2. Okay, ini baru dia punya derivation. And then awak kena ganti dia punya value. So awak akan dapat 169.70 56. Okay, 7056 volt. Okay, tapi ni belum lagi menjawab soalan. Soalan dia nak RMS load current. So sekarang ni baru dapat Vout RMS. Jadi nilai Vout RMS ni awak kena masukkan balik dalam equation
I RMS. So untuk I RMS is equal to V out RMS overload. Jadi kita boleh masukkan value yang awak dah kira tadi, 169.7056. Okey, bahagi dengan load dia ialah 100. So jawapan yang awak akan dapat ialah 1.6970 ampere. Okey, barulah menjawab soalan parameter E tadi. Okey, diingatkan sekali lagi, unit jangan tinggal Kalau dalam pengiraan macam ni, bila awak ganti value, is okay kalau awak tak letak unit, tapi jawapan dia kena letak unit. Okay, the next parameter ialah parameter F, iaitu PIV rating for diode. So PIV stand for peak inverse voltage. Okay, so kalau awak ingat balik IV characteristic curve untuk diode, okay, yang belajar dalam chapter 2. Okay, so PIV ni merujuk kepada dia punya inverse voltage, voltan terbalik dia. Okay, so untuk diode, okay, dia ada dua case bagi PIV. Okay, case pertama ialah apabila rectifier tu adalah jenis half wave rectifier. Okay, tak kisahlah dia uncontrol ke control ke. Okay, as long as dia half wave, maka dia punya peak inverse voltage dia is equal to negative Vm. Okay, dalam case ni half wave rectifier, okay, PIV dia ialah negative Vm. Bagi case kedua, kalau circuit rectifier itu adalah jenis full wave rectifier, maka dia punya peak inverse voltage dia is equal to negative 2 Vm. So bagi case soalan example 1 tadi, okay, disebabkan kita adalah circuit half wave, maka PIV kita jatuh di dalam case 1, which is negative Vm. So jawapan ni ialah negative 339.4113 volt. Okay, the next parameter is parameter G, which is DC output voltage. DC power output. DC power output. So DC power output can be labeled as PDC, which is equal to I DC squared times by R. So kita masukkan value 1.0804 squared times by 100 ohm. So is equal to 116.7264 watt. So the next parameter is AC power input, which is PAC input is equal to V input RMS multiplied by I output RMS. So substitute the value and then you will get the answer of 407.28 VA or watt. Okay, kenapa di VA or watt? Sebab dia adalah V darab dengan I. Okay, and then disebabkan circuit ni masih lagi belum completely DC signal. Okay, maknanya output daripada rectifier tersebut masih lagi ada ripple, maksudnya dia bukan berbentuk garis lurus. So dia masih lagi ada AC karakteristik lah. Okay, that's why kita boleh terima jawapan kalau awak letak VA ataupun watt sebab dia V darab I. So dalam AC, kalau V darab I, kita dapat S, iaitu apparent power. Okay, kalau kita pakai I darab dengan load, then baru kita dapat real power. Okay, so dalam case ni kita dapat jawapan 407.28 VA ataupun watt. Okay, the next parameter ialah rectifier efficiency. So secara generalnya efficiency ialah P out over P in. Okay, output over input. So untuk rectifier, output power ialah dia punya PDC. Okay, manakala P in dia ialah output load power. Okay, so kalau tengok term dia sini adalah output DC power,
ini ialah output load power. Okay, dua-duanya kita ambil dekat bahagian output, cuma pengiraan dia berbeza lah. Okay, jadi untuk PDC is equal to IDC squared times by R, and output load power is equal to I RMS squared multiplied by R. So then kita boleh cancel out the R, tinggal IDC squared over I RMS squared. So substitute the value and you will get the answer of 0.4053, or you can multiply by 100% and get 40.53%. Okay, so the next parameter J is a form factor ataupun FF. So form factor is equal to VR RMS over VDC. Okay, and you can substitute the value and you will get the answer of 1.5708. Okay, jadi form factor ni dia tak ada unit sebab dia voltage bahagi dengan voltage. So dia punya unit tu cancel out, dia tinggal satu number sahaja. So the next parameter is a ripple factor ataupun RF. So ripple factor is equal to square root FF squared minus 1. Okay, so substitute the value of form factor yang awak dapat dekat tadi, kat bahagian atas ni. Okay, substitute the value, squarekan and then minus 1. So awak akan dapat 1.2114. Okay, jadi ripple factor pun dia tak ada unit sebab yang ni tak ada unit, and then minus nombor yang tak ada unit, so jawapan dia pun tak ada unit. So untuk example 1, saya tambah lagi satu parameter which is yang tak ditanya dekat dalam slide, iaitu power factor. Okay, ataupun PF. Okay, so secara general definition je, power factor is equal to real power over apparent power. Okay, ataupun P over S. Okay, jadi untuk rectifier punya case, dia adalah P load over apparent power input ataupun P AC input tadi. So gantikan dia punya equation dia macam ni, I out RMS squared multiply by R bahagi dengan V input RMS multiply by I out RMS. Okay, so substitute the value and then calculate. So akan dapat power factor ialah 0.7071. Okay, so that's all for example 1. Okay, so lepas ni kalau awak buat soalan, okay, awak kena train baca, highlight the important information. Okay, untuk awak kenal circuit tu adalah circuit jenis apa. Okay, bukan untuk chapter rectifier sahaja, untuk semua chapter dalam EPO 359. Okay, selepas awak dah kenal, awak dah cam dia pakai circuit apa, macam mana keadaan dia, and sebelum awak jawab soalan yang dia bagi ni, okay, lukis dulu circuit tersebut. Okay, lukis dulu circuit tersebut. So awak boleh cross check dengan information yang awak highlight tadi, betul ke tak circuit ni sebenarnya. Okay, so after awak lukis circuit tu, and then lukis dia punya waveform. Okay, sketch saja, tak perlu pakai pembaris nak bagi betul apa semua, just sketch saja supaya awak dapat gambaran rupa dia punya waveform, and then barulah boleh dapat idea macam mana nak jawab soalan, especially yang melibatkan integration. Okay, so seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, untuk chapter 3, okay, ataupun rectifier, okay, dia ada banyak parameter yang soalan boleh tanya. Okay, ada banyak parameter yang soalan boleh tanya, tapi hanya dua sahaja parameter yang awak perlu integrate, yang mana tak sama bagi setiap jenis circuit. Okay, so parameter tu ialah average output voltage dan juga RMS output voltage. Yang ni sahaja yang awak kena integrate based on dia punya waveform. Okay, parameter-parameter lain dia gunakan rumus yang sama, tapi awak kena faham konsep lah macam mana nak apply. Okay, so parameter yang lainnya awak boleh hafal dia punya rumus, ataupun sebenarnya awak dah biasa guna dah pun. Okay, cuma mahirkan diri awak untuk buat integration sahaja. Okay, so that's all explanation for example 1. Okay, so hopefully you can follow the
the method that I've shown you during this video and apply it to another question. Okay, thank you very much.